Hai, Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu taman anda. Hari ni usia pokok ni lebih kurang dalam 28 hari. Masalah ulat kita dah settlekan sebab hari tu saya ada meracun malam tau. Tapi saya tak buat video beria. Maksudnya gelap. Jadinya saya tak buat video tu beria lah. Sebab apa saya meracun malam tu? Sebab saya nak hapuskan induk-induk ulat tu. Yang kupu-kupu apa semua tu kan. Dia keluar waktu malam. Jadinya saya meracun waktu malam lah. Dan Alhamdulillah masalah ulat tu dah boleh dikatakan settle 100% jugalah. Lepas tu sekarang ni kita ada masalah baru. Tapi benda ni normal lah. Kita buat kebun ni memang masalah demi masalah kita akan hadapi. Sekarang ni trips dah mula datang. Lepas tu whitefly pun dah mula datang. Tapi masalah whitefly tu taklah teruk sangat. Trips pun tak teruk lagi. Sebab sekarang ni bunga dah start banyak. Jadinya trips akan start datang lah. Nak cari trip ni senang je. Kita kena tengok dekat bawah daun. Sebelum dia masuk dalam bunga, kita kena tengok bawah daun dulu. Kita tengok pada urat daun terung tu. Kalau kita tengok pada daun terung ni kan, kita akan cari kesan yang macam ini. Yang ni nampak, ni kesan macam ada warna kilat-kilat sikit tu. Nampak tak kesan-kesan tu? Jadinya dekat situlah tempat kita punya trips duduk. Jadinya sekarang kita dah nampak trips kita. Yang ni dia masih baru di fasa pertama lagi ni. Dia tak teruk lagi. Kalau dia dah hitam tu baru parah. Untuk terung ni ada dua je masalah dia. Yang pertama ialah ulat. Lepas tu yang kedua ialah trips. Whitefly dia tahan. Dia kata bukanlah tak jadi masalah langsung, tapi dia tahan kepada whitefly tu. Cuma kita kena jaga bahagian ulat dengan trip. Trip dia akan buat buah kita jadi B, dia jadi berkarat-karat. Tapi ulat boleh jadi reject terus lah buah tu. Memang tak boleh nak pakai lah buah tu. Kalau korang boleh tengok masalah whitefly dekat kebun ni korang tengok dekat bawah daun besar ni. Nampak tu dia ada belakang ni. Boleh tahan banyak juga, banyak. Whitefly ni tiba-tiba dia banyak dekat sini. Pasalnya hari tu saya dah racun rumput dekat luar daripada kebun ni. Jadinya dia dah tak ada tempat dia nak tinggal. Dia punya rumah saya dah musnahkan. Jadi dia datanglah kat kebun. Tapi bila dia datang kat kebun, tak ada masalah pun. Kita racun je lah kat kebun kan. Masalah whitefly dekat kebun ni kan, dia tak ada lah dekat satu kebun. Tapi dia ada dekat bahagian tepi-tepi ni. Tepi-tepi pagar ni. Lepas tu dekat belakang sana, dekat pokok mangga sana tu. Lepas tu dekat belah sana, dekat pokok kelapa belah sana tu. Semua dekat masalah tepi-tepi pagar je. Jadinya bila kita tengok masalah serangga tu, kita tahu serangga tu sebenarnya dia punya sarang dekat mana. Sebab contoh kalau macam saya kata saya nak bagi racun Amiko untuk racun telur. Kalau saya bagi pada pokok, dia untuk whitefly tak berkesan lah. Tapi kalau kata untuk ulat-ulat lain, insya-Allah berkesan. Tapi untuk whitefly tak berkesan. Sebab whitefly dia tidak bertelur dekat kita punya pokok, tapi dia bertelur dekat luar-luar kebun lah. Dekat luar-luar belah-belah tepi pagar, dekat rumput kita ni atau apa tempat-tempat lain ni. Sekejap lagi saya tunjuk sarang-sarang whitefly yang ada dekat kebun. Nampak ni bawah daun ni ada. Ni whitefly ni. Bawah ni pun ada. Bawah ini pun ada. Bawah itu pun ada. Nampak? Hari tu saya dah perasan dah. Tapi dia banyak whitefly dekat yang belah-belah tepi ni lah. Sebab tu saya letak jaring. Saya dah perasan daripada waktu tanam cili lagi, yang pokok tepi ni memang akan bawa masalah. Jadinya saya pasang untuk yang season ni, saya pasang jaring ni awal-awal siap-siap supaya whitefly tu dia datang jugalah sebelah ni. Tapi dia lambat sikit. Dia tak adalah sesuka hati, dia cepat je. Kalau kurang dia, kalau dia datang sini kan, kita boleh racun pada jaring-jaring ni kan. Dia lambat sikit dia punya proses migrasi dia tu. Lepas tu yang rumput tepi-tepi ni pun saya dah racun. Hari tu sarang dia banyak dekat sini. Sarang dia banyak dekat sini. Saya dah racun habis dah rumput ni. Dia punya whitefly pun dah tak ada. Tapi dia lepas saya racun sini, dia masuk dekat kebun. Tapi saya nak tengok dekat pokok ni pun ada lagi dia punya sarang whitefly tau. Dekat tepi ni. Kejap lagi saya minta budak-budak ni racun sekali pokok-pokok yang ada dekat luar ni. Untuk masalah trip, whitefly dengan ulat tu, saya guna racun ni. Yang ni Solomon. Solomon ni dia ada dua AI, satu beta sulfurtrin dengan imidacloprid.
Yang ni dia boleh settlekan ulat dengan whitefly dan trip sekali. Lepas tu untuk yang sarang-sarang dia, saya bagi racun Amico ni. Racun Amico ni ialah racun telur. Saya pakai racun ni untuk sarang-sarang dia yang kat luar kebun tu. Hari tu saya ada ajar korang pasal pruning kan, pasal pruning pokok ni, buat 4 cabang tu. Tapi sekarang kita dah boleh nampak 4 cabang tu dah start jadi Kalau korang tengok pada pokok ni, nampak? Ini cabang pertama, ni cabang kedua, ini cabang ketiga, ini cabang keempat. Tengok setiap cabang tu dah mula mengeluarkan bunga. Nampak? Belakang tu pun semua dah start mengeluarkan bunga. Kita boleh nampak dekat sini sekali. 4 cabang Lepas tu pada cabang-cabang tu, yang ni kita akan buang tunas ni. Tunas ni. Bawah daripada bunga ni kita akan buang. Contoh kalau macam ini saya suka simpan. Sampai dia keluar bunga baru saya buang dia punya pucuk. Contoh yang korang boleh tengok kan. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. Yang ni cabang ni dia dah mengeluarkan bunga. Lepas tu ini ialah tunas. Ini kita boleh buang. Tapi saya tak buang pada batang dia sebab saya nampak ada bunga ni. Saya hanya buang pada sini je. Pada dia punya pucuk sahaja. Okey, saya buang kat situ je. Nanti dia akan sumbang buah jugalah dekat sini. Lepas kita kutip buah ni baru kita buang dahan ni. Sama juga macam dekat atas ni nanti. Bila dia dah start keluar tepi, kita akan buang pucuk dia, kita akan simpan buah. Jadi tu je lah daripada saya hari ni. Tak ada benda sangat saya nak update sangat pun. Sebab saya tak ada buat benda apa lagi dekat pokok ni. Nanti insyaAllah kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.